Awak ada wine or wine? Ni seorang ni lambat. Tak faham aku. Okay, semua dah masuk. Ya, semua dah masuk. Ali Haikal tutup mic. Yeah. Okay. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dah tadi tu tutup mic. Jawablah salam. Salam. Okay, Salam. Ya Allah. Allah. Okay. Baik, hari ni selamat datang ke kelas saya. Terima kasih kerana join. Hari ni kita akan belajar tentang satu tajuk iaitu bab 4, muatan haba tentu. Okay, first of all, nampak tak skrin saya? Nampak. Nampak, okay. Nampak. Okay. Syazwan nampak? Nampak. Okay. Baik, kita akan main satu game. Game ni sila sambung huruf. Sila sambung huruf ni macam contoh kan. Okay, cikgu akan mula. Cikgu akan cakap contoh kita punya tajuk adalah haiwan. Contoh arnab. Lepas tu Syazwan kan orang pertama kan. Arnab belakang dia B. So Syazwan kena namakan haiwan bermula huruf B. Boleh? Lepas tu lah seterusnya. Kalau Syazwan jawab B apa? B apa Syazwan? Belalang. Belalang. Okey. Lepas tu Aina akan sambung. Aina akan sambung haiwan yang huruf G. Okey? So mari kita mulakan. Cikgu akan mula. So haiwan yang pertama adalah harimau. Okey, seterusnya. Unta. Syazwan dulu kan? Ikut urutan. Okey, saya ulang Ikut urutan, lepas tu kena cepat. Dia tak boleh lambat. Okey, 1, 2, 3. Kucing. Lembu. Bahkan kucing tu kan G. So kena haiwan huruf start huruf G. Gorila. Okay. Next. Arnab. Arnab. B. Belalang. Gajah. Okay, Aisyah. Harimau. Okay, next. Unta. Okay. Okay. Anak. Alik. Bukan aku. Ayam. Laila. Mawas. S. S apa? Baik lu. Semut. Sebut. Aku tak boleh aku dah tahu. Okay, Aswad. Oh, Aswad tak boleh buka mic kan? Okay.
nak mute. Cikgu mute. Okay, kita teruskan dengan kita punya real pembelajaran kita hari ni, iaitu haba pendam tentu. Okay, siapa pernah dengar? Haba Saya. pernah. Tak pernah. Okay, tak pernah. Siapa tadi yang pernah dengar? Saya. Auna cikgu. Okay. Okay, silakan. Very good. Apa haba pada tentu ah? Ha. Dia haba yang ada dalam satu barang tu kan? Dia haba yang dalam satu barang. Yang tu je saya faham. Yang tu yang satu. Okay, betul. Okay, mari kita teruskan dengan soalan ni. Cuba tengok dalam gambar ni ada apa? Ada peyuh, ada api. Okay, bagus. Lagi yang lain? Air, Katakan minyak. Air, minyak. Okay. Benda tu apa yang tengah berlaku sekarang? Tengah panas. Tengah panas. Maksudnya ada yang memanaskan air dan ada yang memanaskan Minyak. minyak. Okay. Soalan dia dekat sini adalah air atau minyak yang akan panas terlebih dahulu. Mengapa dan bagaimana? Okay, ada volunteer dah nak jawab? Minyak. Okay. Kenapa Auna cakap minyak? Kenapa? Entahlah. Tapi rasa macam minyak panas dulu. Oh, entahlah. Okay. Orang lain? Siapa ada jawapan? Air. Air. Okay, Amin cakap air. Kenapa Amin cakap air? Kenapa air panas dulu? Sebab dia lagi tumpat daripada minyak. Sebab dia lagi tumpat daripada minyak. Kenapa cakap air tu lagi tumpat daripada minyak? Apa kaitan dia dengan panas? Tak tahu lah cikgu. Tak tahu cikgu. Okay, orang lain? Ada apa lagi tak? Kami tak tahu. Okay, macam tu kita tengok satu video. Kita tengok video. Mana? Okay. Cikgu, video tak bergerak. Cikgu. Cikgu. Cikgu lari. Asal? Okay, dengar tak suara cikgu? Dengar. Tapi awak video tak bergerak pun. Cikgu tak buka lagi video tu. Okay. Boleh kena prank lah cikgu. Dengar tak? Tak ada suara. Tak ada suara. Nak Sekejap. tunggu air mendidih. Biasanya mana yang akan lagi cepat Dah. Biasanya minyak lah kan, air akan ambil. Ada suara tak? Ada. Cikgu lari. Pernah tak waktu korang masak macam kita tengah masak, panaskan minyak versus kita nak tunggu air mendidih. Biasanya mana yang akan lagi cepat panas dulu lah. Biasanya minyak lah kan, air akan ambil masa lagi lama. Mengapa? Ini semua ada kaitan dengan sistem yang dinamakan specific heat capacity. Specific capacity ialah tenaga yang diperlukan untuk meningkatkan suhu sesuatu bahan pada specific weight lah, specific mass. Contohnya, kita ada 1 kg air versus 1 kg minyak. Mana yang akan panas dulu? 1 kg minyak.
tenaga yang diperlukan untuk memanaskan minyak tu lebih sikit berbanding dengan tenaga yang diperlukan untuk memanaskan air. So semua ni it depends really on the bahan tu sendiri, on the substance tu sendiri. Tapi dia berkait juga dengan state bahan tu. Dari capacity ni dia bergantung kepada bahan tu dan temperature bahan tu juga, atau state bahan tu juga. Sebagai contoh, air, air liquid water versus ice. Walaupun dua-dua tu adalah air, cuma state dia berbeza, satu solid dan satu liquid. Velocity capacity dia juga adalah berbeza. Air ni special sikit lah. Bila kita memanaskan suatu bahan, kita akan meningkatkan dia punya thermal energy. Okay, thermal energy ni berkaitan dengan temperature dia. It also has something to do dengan the kinetic energy inside suatu benda. So kinetic energy ni, dia secara layman je lah, saya nak explain kepada orang awam. Dia excited, rasa excited molecule tu, or like bond dekat dalam molecule tu excited, or like dia nak pusing lagi laju, dia nak gerak-gerak lagi laju. Itu bila higher temperature, maksudnya dia akan, there's higher kinetic energy, average kinetic energy stored inside bahan. So apa yang membezakan sama ada satu benda tu lagi mudah atau lagi susah nak excited, it depends on the bond. So kalau contohnya steel or besi bonded together via metallic bonding. Dalam metallic bonding ni, elektron dia sebenarnya freely moving. Bila elektron dia freely moving, dia lagi senang nak excited lah, maksudnya macam tu. Versus satu benda yang macam air, dia punya intermolecular bond ni ialah, one of the things ialah hydrogen bonding. Saya pernah cerita rasanya dulu, hydrogen bonding ni ialah satu proses yang sangat kuat. Itu energi yang diperlukan untuk mengexcitedkan benda tu lagi tinggi daripada kalau kita banding dengan metal lah ataupun steel. Okey, tapi macam mana pula kalau kita nak mendidik, kalau contoh air at 99 degree Celsius, lepas tu dia nak naik 100 degree Celsius. 100 degree Celsius kan air akan terus jadi vapor kan, akan mendidih dan akan jadi vapor. Adakah dia memerlukan 4200 degree Celsius sahaja? Tak. Kalau korang perasan, kalau korang pernah buat eksperimen ke, korang cocok termometer waktu panaskan air, dia akan naik, tapi dia akan naik sampai dekat 100 degree. Sebelum dia nak naik temperature dia lagi tinggi, dia kena jadi vapor dulu. So it needs extra energy untuk menjadikan diri dia vapor. So energy ni kita panggil the heat of vaporization. So bila daripada 99 degrees pergi 100 degrees, daripada 100 degrees nak pergi ke 101 degrees, dia tidak memerlukan hanya 4200 joule sahaja. Sebab tu lah dia lagi lama lah nak memanaskan air tu. Waktu saya belajar dulu, saya ada beli cerik tau. Saya sengaja beli cerik yang kaca yang kita boleh nampak dekat dalam tu. Saya pernah lah cocok thermometer, and you can actually see it lah. At first the temperature memang naik linear sampai 100 degrees tu dia akan flat. Maksudnya dia tak naik-naik dah, sampailah semua air dalam tu akan menjadi vapor. Bila semua air jadi vapor, barulah dia akan naik lagi jadi 101 degrees. Okay, faham tak? Hello? Boleh lah. Maksudnya apa? Apa jawapan dia? Minyak. Okey, minyak. Minyak lebih panas ataupun cikgu ada buat kesimpulan lah dekat sini. So yang pertama sekali, kenapa minyak dia lagi cepat panas? Sebab yang pertama adalah muatan haba tentu dia. Muatan haba tentu dia lebih rendah daripada air. Bila dia lebih rendah, jumlah tenaga haba yang diperlukan untuk tingkatkan suhu sebanyak 1 Celsius untuk jisim 1 kilo minyak lebih rendah daripada air. Maksudnya macam kalau air dia ada ikatan hidrogen ataupun hidrogen bond yang mana ikatan tu sangat kuat antara satu sama lain, menyebabkan air ni dia perlukan lebih banyak haba untuk dia panas. Dan air ni dia mempunyai nilai muatan haba tentu yang sangat tinggi dan dapat menyerap sejumlah besar haba dengan kenaikan suhu yang kecil. Okay, so hari ni apa yang kita akan belajar ialah, Allah, nampak tak slide? Nampak. Okay, ada 5 perkara yang kita akan belajar. Yang pertama adalah menerangkan muatan haba. Yang kedua, mendefinisikan muatan haba tentu. Yang ketiga, mengeksperimen untuk menentukan muatan haba tentu air dan muatan haba tentu aluminium. Yang keempat, berkomunikasi untuk menerangkan aplikasi muatan haba tentu dalam kehidupan seharian, kejuruteraan bahan dan fenomena alam. Dan yang terakhir, kita boleh selesaikan masalah yang melibatkan muatan haba tentu menggunakan rumus Q equals to MC delta theta. Okay. Yang pertama adalah menerangkan muatan haba. Okay, kalau muatan haba saja, dia punya unit ataupun dia punya simbol adalah C kecil.
Okay. Okay, seorang boleh tolong baca tak? Saya boleh. Okay, teruskan. Okey, muatan haba C, sesuatu objek ialah jumlah haba yang diperlukan untuk meningkatkan suhu objek sebanyak 1 degree Celsius. Okay. Ataupun kalau kita terjemahkan dia kepada dalam bentuk persamaan matematik, ialah C kecil equals to Q over delta theta. Okay, next. Yang kedua, mendefinisikan muatan haba tentu C besar. Okay, orang lain pula baca. Ada tak volunteer? Kalau tak ada, cikgu kita pilih lah. Saya Kita buat cikgu. macam ni. Oh, ada. Okay. Muatan haba tentu C, tu ke? Betul? Okey, muatan Mana haba nak? tentu C. Okay. Muatan haba tentu C, suatu bahan ialah jumlah haba yang diperlukan untuk meningkatkan suhu sebanyak 1 Celsius untuk jisim 1 kilogram bahan. Okay. Faham tak dekat situ Is baca apa? Tak faham cikgu. Faham. Tak faham. Okay. Tak faham. Okay. Muatan haba tentu C ni adalah suatu bahan ialah jumlah haba yang diperlukan untuk meningkatkan suhu sebanyak 1 Celsius untuk jisim 1 kilo bahan. Maksudnya dekat sini, muatan haba ni kan, dia adalah macam contoh kan, haba yang kita perlukan banyak mana untuk kita tingkatkan suhu 1 Celsius untuk 1 kilo bahan. Contoh kan? Contoh, tak cikgu buka kamera. Mana tah? Okay, contohnya macam jam ni. Jam ni mungkin perlukan 10 Celsius, bukan. Jam ni mungkin perlukan 10 haba je untuk dia naik kepada 1 Celsius. Manakala kalau benda ni mungkin dia perlukan 20 haba untuk dia naikkan sebanyak 1 Celsius. Faham tak? Oh. Okay. So next. Apa benda ni? sorry. Okay. Ini, ingat bila muatan haba tentu dia rendah, dia cepat panas. Okay, contohnya cikgu bagi macam kau pernah tak terfikir macam periuk yang mak kamu masak kan? Kenapa pemegang dia tak panas tapi sedangkan contoh kalau kita goreng kentang, kentang tu panas. Kenapa? Ada siapa-siapa tahu tak? Sebab kita nak masak kentang. Okay. Itu betul kita nak masak kentang. Okay, yang lain, kenapa pemegang dia tak panas sedangkan dia duduk dekat api yang sama juga? Penebat haba lah. Penebat haba. Okay, apa kaitan penebat haba dengan muatan haba tentu ni? Siapa boleh kaitkan? Oh, Okay. penebat haba ni dia perlukan haba banyak. Kan? Tak. Okay, ulang lagi? Penebat haba ni dia perlukan muatan haba yang banyak untuk dia panas. Ke salah? Cikgu, saya nak cuba. Boleh cikgu? Okay, boleh Syazwan cuba. Apa beza tadi? Okay, apa kaitan periuk tu kenapa pemegang dia tak panas dengan muatan haba tentu? Oh, Okay, apa kaitan dia? penebat haba ni. Okey, yang itulah. Okay. Setiap penebat haba ni ada muatan haba tentu dia tersendiri. So lagi orang kata apa? Lagi tinggi muatan haba tentu bagi satu penebat tu, lagi kuat dia punya penebat haba tu. Maksudnya dia punya kalis haba tu. Kalau tak silap saya lah kan. Okay. Orang lain ada jawapan tak? Alif mana Alif? Alif? Alif engineer, dia mesti tahu. Alif mana Alif?
Pernah cikgu. Dia bertanah. Okay, dah balik dah. Okay, Alif. Kenapa tadi Syazwan cakap bila pemegang haba dia kan, muatan haba tentu dia tinggi, maksudnya dia lambat panas. Betul ke? Betul cikgu, betul. Okay, kenapa awak cakap betul? No. Okay, kenapa awak cakap macam tu? Sebab apa? Sebab Syazwan dia tak pernah salah cikgu. Okay, Syazwan tak pernah salah. Okay, yang setahu cikgu perempuan yang tak pernah salah. Okay, tak apalah. Okay, sebenarnya bila kita kaitkan dengan apa yang kita belajar tadi, ni, muatan haba tentu suatu bahan ialah jumlah haba yang diperlukan untuk meningkatkan suhu sebanyak 1 Celsius untuk jisim 1 kilo bahan. Maksudnya dekat sini, bila periuk tu, pemegang dia perlukan banyak sangat haba untuk dia panas. Sebab tu, bila muatan haba tentu dia tinggi, dia lambat nak panas sebab dia perlukan banyak haba. Okay, boleh. Macam contoh periuk yang kita masak tu, dia punya dia punya perut dia ataupun periuk tu lah. Bontot dia cikgu. Bontot. Okay, bontot dia tu. Muatan haba tentu dia rendah. Sebab dia hanya perlukan sedikit haba, sebab tu dia cepat panas. Contoh dia macam besi. Lagi contoh apa lagi? Aina Syifa. Contoh apa lagi? Yang muatan haba dia rendah. Gelas kot. Gelas. Okay, lain? Selain gelas? Nak boleh tak cikgu? Boleh. Auna boleh? Okay. Yang lain? Laila. Apa contoh Plastik. muatan haba tentu rendah? Plastik. Are you sure plastik? Okay, plastik. Okay, seterusnya. Faham tak tadi? Faham. Okay. So kita teruskan. Okay, bagus. Kita teruskan kepada kita punya agenda ketiga. Mengeksperimen untuk menentukan muatan haba tentu air dan muatan haba tentu aluminium. So kita tengok ini. Okay. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow through the sun rays. And we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Okay. Berdasarkan video tadi kita dapat tengok apa? Hello? Dengar tak? Dengar. Okay, berdasarkan video tadi, dia tunjuk kita satu eksperimen yang dia buat, yang mana kita boleh pilih dia punya material ataupun jenis bahan dan kita panaskan dia dalam masa tertentu dan kita dapat tengok dia punya mana tadi? Initial final. Kita dapat tengok dia punya Q ataupun dia punya tenaga yang telah ditambah.
kepada blok ini. Okay. Jadi kalau kamu nak cuba di rumah pun boleh eksperimen ni. Kamu pergi dekat dia punya ni and kamu boleh cuba sendirilah. Kamu boleh guna material apa yang kamu nak. Ada copper, ada water. Mass dia pun kamu boleh tentukan. Masa pun kamu boleh tentukan dan kamu tengok sendiri. Okay, bahan ni banyak mana tenaga. Bahan ni banyak mana tenaga. Okay. Baik, so kita teruskan kepada objektif yang keempat iaitu berkomunikasi untuk menerangkan aplikasi muatan haba tentu dalam kehidupan seharian, kejuruteraan bahan dan fenomena alam. Okey, cikgu nak seorang terangkan tentang rumah kayu. Nak volunteer ke nak cikgu pilih? Cikgu pilih. Cikgu pilih. Okey, kalau macam tu cikgu guna ni lah. Okey. So cikgu akan pusingkan benda ni, orang yang terpilih akan terangkan tentang tu. Okey, 1, 2, 3. Okey. Okey, Auna. Okey, Auna akan terangkan tentang itu. Okey, periuk memasak. Okey, kita pilih periuk memasak pula. Okey, Azhar Amin boleh? Boleh. Okey, maksudnya cikgu nak kamu cakap yang mana satu Akan periuk dibuat menggunakan cakap je lah muatan haba tentu dia yang kat mana apa semua, yang tu je. Okey, menghirup sup menggunakan sudu. Alif Haikal. Alif, boleh? Boleh. Okey. Cikgu bagi boleh. Cikgu bagi Allah Akbar. Cikgu bagi masa 5 minit. Okey. Untuk kejuruteraan bahan ada 2. Satu sistem radiator sebuah kereta dan juga periuk logam. Okey, sistem radiator sebuah kereta. Syazwan. Ya. Kamu akan terangkan sistem radiator sebuah kereta. Okey, periuk logam. Syazwan lagi. Okay. Okey, Is. Boleh, Is? Boleh. Okey, good. Okey, fenomena alam ada 3. So, bayu laut akan diterangkan oleh Allah. Lifaika dah ada tadi kan? Azhar dah ada belum? Dah ada. Dah ada. Okey, orang lain. Tadi kan. Tak. Okey, Aisyah. Okey, Aisyah. Aisyah ada tak? Okey. Bayu darat. Kenan sungguh.
Ya Allah. Cikgu nama saya tak ada pun dalam intro. Oh, Laila cikgu baru add bagi tadi kan dalam group. Okey lah kalau macam tu cikgu bagi je. Laila ambil Bayu laut. Boleh? Okay. Aisyah ambil Bayu darat. Kiranya kena bagi tahu yang mana satu muatan haba tentu dia dekat mana. And then yang last sekali lapisan luar kapsul Syifa boleh? Okey. Okey ngam. Okey tadi yang pertama sekali siapa tadi? Rumah kayu? Saya. Okey Auna. Okey Auna boleh cerita sikit. Kayu dia ada muatan Okey, kayu ni dia dia ada muatan haba yang tinggi. Muatan haba tentu yang tinggi sebab dia kan penempat haba kan. So dia akan panas pun pelan, slow je, and then kalau nak sejuk pun dia akan slow juga. Sebab tu kalau kita duduk rumah kampung kan, kita duduk rumah kayu, malam-malam tu dia macam sejuk gila. Sebab dia dah absorb udara tu lah, udara sejuk tu, dia jadi sejuk. Malam-malam tu, esok pagi tu baru macam dia panas balik. Faham? Okey, bagus. Tepuk tangan. Yeay. Okey. Seterusnya, periuk memasak. Siapa tadi? Okey. So, periuk memasak ni dia kan untuk memasak kan. So dia punya bawah dia tu cepat panas. Okay, kalau cepat panas ni dia muatan haba tentu rendah. So dia akan cepat panas dan cepat sejuk. And kalau tempat pemegang dia tu dia susah panas. Dia penempat haba lah. Penempat haba ni muatan haba tentu tinggi. Okey, kalau kawan-kawan yang lain nak tanya pun boleh tau. Kalau ada macam tak faham ke ataupun rasa macam ragu-ragu, boleh tanya juga. Ataupun macam Azhar Amin boleh tanya juga orang lain. Macam tu tau. Okay. Tanya dekat yang presenter tu ke? Tanya dekat presenter tu ataupun yang presenter tu nak tanya dekat orang pun boleh. Okey. Azhar Amin ada nak tanya siapa-siapa tak? Tak ada. Tak ada, okey. Kalau ada pertanyaan, nak tanya. Boleh. Mana satu yang lebih cepat panas? Dia punya badan periuk tu ke ataupun dia punya yang kaca tu, yang penutup periuk yang kaca tu? Mestilah yang bawah tu dulu cepat panas. Oh ya. Okey. Sebab yang bawah tu kan badan tu kan tempat kita nak memasak kan. Kita masak tak guna kaca atas tu. Kaca atas tu macam penempat lah. Okey. Okey, seterusnya. Apa yang ketiga ni, menghirup sup menggunakan sudu kan. Untuk pengetahuan, suhu sup dalam mangkuk dengan suhu sup dalam sudu tu sama. Lepas hirup sup dalam sudu lagi cepat sejuk sebab jisim sup dalam sudu tu sikit daripada jisim sup dalam mangkuk yang besar tu. Jadi yang tu yang jadikan dia cepat sejuk apabila kita hirup guna sudu. Cuti haba yang ada dalam sudu pun rendah daripada yang ada dalam mangkuk. Okey, tu je. Okey, ada siapa-siapa nak tanya soalan tak? Ada. Okey, Amin. Suhu sup dengan suhu fishball tu mana lagi tinggi? Tentulah suhu sup. Sebab fishball tu dia ada
muatan haba tentu yang tinggi untuk dia lagi panas pada sup dia. Anda pasti? Nak makan soto petang ni, jom. Okay, ada lagi tak soalan? Tak ada cikgu. Next. Okay, cikgu nak tanya. Okay, tadi cakap jisim sup dalam sudu tu kecil berbanding jisim sup dalam mangkuk kan? Okay, pastilah mangkuk tu banyak sup, yang dalam sudu tu sikit je sup dia. Apa kaitan jisim dengan muatan haba tentu? Lagi apa orang kata? Lagi sikit jisim, lagi rendah muatan haba tentu dia untuk dia cepat panas cikgu. Ya. Okay, bagus. Okay, next. Okay cikgu. Okay, terima kasih. Okay, Syazwan. Ya. Sekejap tengah order makanan. Orang lalu. Okay, kita teruskan kepada periuk logam. Okey, kalau periuk logam macam yang Amin cakap tadi cikgu. Yang panas dulu mesti dia punya bawah dia dulu sebab dia ada muatan haba tentu yang rendah. So jadi dia akan lebih cepat panas lah. Kalau yang pemegang tu dia dibuat dia ada muatan haba tentu yang tinggi, lagi ni lah senang untuk kita nak pegang dan handle. Betul tak Okay, cikgu? bagus. Okay, Is ada nak tanya apa-apa tak dekat kawan? Ataupun ada, orang kawan-kawan nak tanya Is? Tak ada kot cikgu. Tak ada, okay. Kita teruskan kepada fenomena alam. Okay, bayu laut. Okay, so muatan haba tentu darat ni lebih kecil daripada muatan haba tentu air. Oleh itu, suhu di darat berubah dengan lebih cepat berbanding dengan laut. Okay, ada kawan-kawan nak tanya tak? Kenapa jadi macam tu? Ada tak? Tak ada, semua orang tak pergi laut. Okay. Okay, next. Bayu darat. Okay, Aisyah dia tulis. Okay. Waktu malam suhu di permukaan darat menurun dengan lebih cepat kerana muatan haba tentunya lebih kecil daripada air. Okey, bila muatan haba tentu dia lebih kecil maksudnya dia cepat panas. Okey. Yang seterusnya. Terima kasih Aisyah. Yang seterusnya Syifa. Kan dia cakap lapisan luar kapsul dibuat pada bahan yang tinggi muatan haba kan. Sebab kalau rendah C tu dia akan cepat panas. So untuk menghalang dia daripada terbakar, C dia kena tinggi lah kan. Okay. Betul. C dia kena tinggi. Bila C tinggi jadi apa? Dia lambat panas. Dia lambat panas dan dia lambat terbakar. Okey. Syazwan ada lagi tak? Dah habis ke order makanan? Yes. Makanan habis cikgu. Oh, makanan dah habis ya Syazwan. Tak apalah. Okey, kita teruskan kepada yang terakhir. Kita selesaikan masalah yang melibatkan muatan haba tentu menggunakan rumus Q equals to MC delta theta. Okey, kita tengok soalan ni. Winisha ada tak Winisha? Ya, cikgu. Winnie ada tak Winnie? Dengar nak? Cikgu. Okey, Winnie baca soalan tu. Okey, hai. Okey, 20 gram air panas pada suhu 100 degree Celsius dituang ke... Hello, dengar. Dengar.
Okey, 20 gram air panas pada suhu 100 degree Celsius dituang ke dalam cawan yang mengandungi 200 gram air pada suhu bilik iaitu 28 degree Celsius. So, kira suhu akhir campuran air tersebut. Hello? Hello? Okay, terima kasih Winisha. Sekejap. Okay, maksudnya okay. Dengar tak? Hello, dengar tak? Dengar. Okay. Winnie dengar tak? Okay. Ya. Thank you Winisha. Okay. Maksudnya tadi Winnie maksudnya okay, cawan yang sebelah kiri ni dia 20 gram sahaja dan dia punya suhu dia 1 darjah Celsius. Lepas tu ada lagi satu cawan, dia ada 200 gram air dan suhu dia 28. Apa yang akan berlaku ataupun apa suhu akhir dia bila kita campur dua-dua air ni? Apa yang akan berlaku? So yang pertama sekali kita listkan yang macam kotak kuning cikgu buat tu, kita listkan untuk yang cawan yang pertama dan juga yang cawan yang kedua. Dan kita samakan dia Q1 equals to Q2. Okay, dan Q kita tahu sama juga dengan MC delta theta. Dan kita masukkan tadi yang kita dah listkan tu dan kita akan dapat jawapan Y sama dengan 34.55 Celsius. Maksudnya bila kita campur dua air tu, suhu yang akan kita dapat, suhu akhir dia adalah 34.55 Celsius. Okay, faham tak? Faham tak? Faham cikgu. Okey, bagus. Okey, semua dah faham? Okey, buka WhatsApp. Cikgu ada send dekat grup kelas kita. Cikgu ada send link untuk quiz. Ada tak? Tak ada lagi cikgu. Okey, dah. Dah ada belum? Jom pindah ni. Okey, quiz ini. Ada. Silap lah babi lah. Ada tak? Ada. Ada Okey, masukkan nama. Allahu Akbar. Masukkan nama. Oh, tak apa. Okey, kalau macam tu jom kita jawab sekali dengan cikgu, boleh? Boleh. Okay, good. Nanti cikgu sebut je nama, orang tu kena jawab Okey, siap. Get ready. 5 orang yang cikgu akan pilih secara rawak kena jawab soalan tersebut. Nampak tak? Nampak tak dekat skrin? Nampak. Okey, Auna jawab. B. Okey, bagus. Okey, betul. Okey, next. Okey, Alif Haikal, get ready.
Betul. Betul. Okay. Okay, very good. Okay. Okay, soalan ketiga. Get ready. Azhar Amin. B. B. Muatan haba tentu parafin lebih rendah dari air. Betul, bagus. Sangat fokus lah kamu semua dalam kelas cikgu, bagus. Yeay. Okay. Okay, soalan bonus round. Cikgu tak tahu mana satu dah ni. Okay. 200 mata. Okay, soalan yang keempat. Syifa. Yang manakah bukan contoh aplikasi muatan haba tentu dalam fenomena alam? D. D. Donkey. Tengok betul atau tidak? Very good. Betul. Okay, soalan terakhir. Soalan terakhir, siapa dapat jawab, siapa cepat dia dapat. Okay? Yang manakah di antara berikut merupakan contoh aplikasi muatan haba tentu? Menyejukkan C. enjin kereta. C. C. Menyejukkan enjin kereta. Alif Haikal. Betul ke? Are you sure? Saya dulu kot cikgu. Oh. Betul. Siapa jawab tadi? Is. Okay. Saya juga. Is. Okay. Very good. Is. Very good. Very, very good. Okay. Thank you. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih semua. Okay, apa yang awak belajar hari ni? Okay, seorang. Ada volunteer tak? Okay, kalau tak ada volunteer, cikgu pusing lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, Syifa. Ya. Apa yang kamu belajar hari ni? Belajar apa? Spesifik heat capacity apa dia? Muatan haba Muatan haba tentu. tentu. Kalau C dia rendah, dia akan cepat panas. Okay. Kalau C dia rendah, dia cepat panas. Okay. Apa yang cikgu ajar ni boleh tak awak aplikasikan dalam hidup awak? Boleh. Boleh. Sebagai contoh? Waktu masak. Waktu masak. Okay, Aina Syifa selalu masak tak dekat rumah? Bila ada kelapangan. Bila ada kelaparan masak. Okay, bagus. Okay. Orang lain pula. Terima kasih Syifa. Okay, orang lain. Okay, Aswad. Aswad ada tak? Aswad order makanan juga ke? Okay. Apa yang kamu belajar hari ni? Yang cikgu ajar panjang lebar sejam hari ni. Apa yang kamu belajar hari ni? Pasal heat capacity. Okay, apa formula heat capacity? Okay, apa formula dia? C equals to? Betul lah. Okay, C equals to? Okay, tak apalah. C equals to, siapa boleh tolong? Siapa boleh tolong? Q over C is equal to Q over M delta theta.
Okey, betul Auna. Okey. Betul. Hari ni kita belajar muatan haba tentu. Dia punya terjemahan kepada persamaan matematik ialah C equals to Q over M delta theta. Okey, yang last kali. Okey, last one. Okey, last. Orang lain. Orang yang sama. Okey, Syazwan. Syazwan ada tak? Ya, ada. Okey, apa kamu belajar hari ni? Okay, saya sempat masuk pun 10 minit ke 20 minit macam tu. Okey. So apa yang saya belajar setakat ni muatan haba tentu lah kan. So nak bezakan yang mana panas cepat ataupun yang mana sejuk cepat. So yang tu depend kepada muatan haba tentu. So kalau lagi tinggi muatan haba tentu tu, so lagi susah lah dia nak panas. So and kalau lagi rendah, lagi cepat dia panas. So Okey, bagus. Okay. Betul. Okey, itu sahaja. Cikgu nak akhiri kita punya meeting ni dengan serangkap pantun. Boleh ke? Boleh. Okey. Kalau ada sumur lidadang, cikgu. Izinkan saya Cikgu pantun dah. Okey. Itu pantun eh? Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Okey? Ada siapa-siapa nak balas pantun cikgu? Saya bukan pelajar sastra, cikgu. Okey. Ada siapa-siapa tak nak balas? Okey, Alif Haikal. Apa